Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Maka siri ini pula kita hubung sifat Allah Ta'ala yang wajib kita makrifat. Jangan taklid. Makrifat dengan burhan yang qati', dengan burhan yang sahih. Ialah sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kalam. Kata Imam As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga kata syarahnya, itu dia, ataupun hasyiahnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, itu dia, dalam syarah Ummul Barahin. Mata Ummul Barahin ni, kata dia, wal kalamu, dan wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Maka sifat kalam tu pada daga berkata perkata, iaitu daga kalam ismi. Itu dia, kalam ismi. Berkatalah oleh Imam Asy-Syaikh, itu dia, Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami berkata di dalam syarah Hadis Al-Arba'in muka surat 70. Dia kata wajib kita beriman dengan dan wajib kita makrifat dengan sifat kalam Allah Ta'ala. Itu dia, kalam Allah Ta'ala, kalamun qaimun bizatihi ta'ala, kalam yang berdiri, yang maujud, yang terang, ada maujud dengan zatnya, dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzahun, maha suci ia, amma ya'tari kalamana, daripada bagaian, daripada sifat-sifat yang kedatangan lah ia ma kalamanan nafsiyah, akan kalam kita yang nafsi. Kita pun ada kalam nafsi, itu dia. Tapi kalam nafsi kita mukhalafah dengan kalam nafsi Allah Ta'ala. Maha suci daripada barang yang terdata akan kalam kita yang nafsi. Gapo namu? Bayannya, maksudnya dengan kata ma ya'tari kalaman nafsi itu minal kharsi al-batini. Itu kata Ibnu Hajar, daripada bisu yang batin.
bisu yang nafsi, an-nafsi. Maha suci mustahil sama sekali kalam Allah Ta'ala tu nak kedatangan oleh bisu yang menyekakkan kalam nafsi dia. Tu dia mustahil ada pun kalam nafsi kita, maka boleh datang dakah bisu dan menyekaklah ia akan kalam nafsi kita. Kali itu kata Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Arba'in tu, dia kata apakah al-kharsu al-batini tu, wahuwa itu kharas tu adamu liqtidari ala iradatil kalamin nafsi. Tu dia kharas tu, bisu tu, bisu yang batini tu, bisu yang an-nafsi tu, adamu liqtidari, tidak kuasa, tidak boleh ala iradatil kalamin nafsi, atau menghendaki berkata-kata yang nafsi. Ada perkara yang menyekat, yang menghalang, tu dia ialah adamu liqtidar, tak ada kuasa. Kata Baydawi ialah adamu tamakkun, tidak boleh. Bukan sifat qudrat, tapi inilah orang panggil al-iqtidar tu, al-iqtidar ala iradatil kalam tu, apa orang panggil perkata. Pada kata perkata itu betul pada tu dia. Kemudian ulama membezakan dua saja kalam tu, kalam nafsi dan kalam lafzi. Kerana iktibar kalam, sungguh-sungguh kalam. Tu dia kalam makna berkata-kata. Adapun kalam ismi ni itu dakah dia tidak kalam lagi, hanya sifatul kalam. Al-iqtidaru ala iradatil kalam. Tu dia kuasa atas kehendak bercakap, itu kalam ismi, itu berkata. Itu dakah memang waktu tidak berhuruf, tidak bersuara. Ada siapa dia yang mengatakan huruf suara? Itu sifat kalam ismi yang berdiri dengan zat, yang dengan sebab dia berkata-katalah oleh Allah Ta'ala sedia kala lagi. Berkata-kata dengan tidak berhuruf, dengan tidak bersuara. Adapun diri kalam ismi tu tak kena kata dah, tidak berhuruf, tidak bersuara. Karena dia bukan diri berkata dah lagi. Tu dia. Hanya ialah iktidar ataupun tamakkun ala iradatil kalam an-nafsi. Kemudian kalam nafsi itu pula laisa bi sautin wala harfin, yang tidak ada ia suara dan tidak ada haraf. Karena kalau Tuhan ni, zat Tuhan ni, dia tidak ada makhluk. Maha suci daripada makhluk, maha suci daripada berjirim maha suci. Tu dia. Maka kalau kita kata dakah tak ada kalam ismi, itu orang Mu'tazilah terus lah tu. Mu'tazilah dia beza dengan ahli sunnah kita. Mereka kata Allah Ta'ala berkata-kata dengan zat, bukan dengan sifat pada zat. Allah Ta'ala kuasa dengan zat, Allah Ta'ala menghendaki dengan zat, tak ada sifat ma'ani. Maka kalau kita nafikan sifat ma'ani, sifat kalam perkata ni, itu ain Mu'tazilah dah lah tu. Tu dia berkata-kata dengan zat, atau apa berkata-kata tu, berkata-kata dengan zat atau tidak. Itu adalah satu perkara,
satu perkara yang menyalahi wakil, menyalahi yang sebenar. Kerana wajib bagi Allah tu bersifat dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7. Tu dia qudrat. Satunya qudrat. Qudrat tu berkuasa. Maka menghurai oleh Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya dan Imam Baydawi dan lain-lainnya, al-qudratu tu buat tamakkun, boleh minal ijad, bukan diri ijad tu tak. Tu sempurna kalam, bukan diri dakar. Berkata-kata tu ialah sifat kalam dak. Ialah tamakkun min iradati al-kalamin nafsi. Ala iradatil kalamin nafsi, itu orang panggil apa kalam ismi. Jadi kalau tak ada kalam berkata ni, artinya berkata-kata nazak, itu mazhab Mu'tazilah dah tu, menafikan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani Tuhan ni ada ada ni ialah qudrat, iradah, ilmu, hayat, samuk, basar. Kalam tu diri berkata-kata tu dah sifat ma'ani. Berkata-kata tu ta'alluq. Tu dia ta'alluq bagi kalam ismi, ta'alluq dia. Kalau sekiranya berkata-kata tu dia ta'alluq akan berkata-kata, maka jadi kalam nafsi itu ta'alluq akan diri dia, maka itu tahsilul hasil. Ini mustahil tak berkata oleh orang yang berakal. Orang ahli sunnah jauh lagi lah nak berkata. Kalau orang tidak ahli sunnah, kalau orang berakal tidak kata begitu. Waktu kena faham, kena ngaji molek, kena kira molek, kena musyawarah molek, jangan wah. Tak satu kalau gitu. Itu dia. Jadi qudrat at-tamakkun min ijadi syai'i wal i'dam. Itu dia. Itulah. Itu dia. Indal asy'ariyah, di sisi dakah puak-puak Abul Hasan Asy'ari, intaha al-Alusi Ruhul Ma'ani wal Baydawi wa hakaza al-iradatu. Begitu juga iradah. Itu dia. Begitu juga iradah. Jadi makna perkata, berkuasa, berkehendak, iktibar, bukan Allah, tapi iktibar beza dengan berkata-kata tu. Berkata-kata tu tak ada. Berkata tu sifat makni. Tu dia. Jadi kalau diri berkata-kata tu dia takluk akan berkata-kata, itu orang panggil dia takluk akan zat dia sendiri. Dia mengada, dia takluk. Maka itu tahsilul hasil. Dia ada dah berkata-kata tu, maka dia takluk dengan berkata-kata. Maka dia takluk kan? Sifat ma'ani dia ada takluk. Sifat dakah salbiyah baru tak ada takluk. Sifat nafsi tak ada takluk. Sifat ma'ani dia ada takluk. Kalau berkata-kata tu takluk akan berkata-kata, itu dia takluk akan diri dia. Ini adalah tahsilul hasil, ini mustahil. Betul Pak Dok, betul. Dah sudah terang gitu. Syekh Ibn Hajar pun berkata, itu dia, al-kharsu al-batin itu ada mulibtidari ala iradatil kalam. Itu dia. Maka bukan diri kalam lagi, bukan kalam lafzi, bukan kalam nafsi lagi. Iktidar ala iradatil kalam. Itu dia. Al-nafsi. Baik. Bila sudah nyata gitu, kalam, sifat kalam, makna perkata adalah yang betul pada betul. Saya sokong. Dan orang yang mengata sesat dan demo kata saya Mu'tazilah, demo lah Mu'tazilah, nafi sifat ma'ani. Itu dia, nafi sifat ma'ani. Kalau qudrat itu artinya berkuasa, maka dakah kalam itu artinya berkata. Apa takluk dia? Berkata-kata.
jelas lagu tu jalan ni ahli sunnah wal jamaah. Tu je, bukan jalan yang Mu'tazilah. Maka mari kita baca al-kalam allazi laisa biharfin. Kata dalam mata Ummul Barahim, yang tidak dengan huruf, tidak ada ia huruf. Kalau Tuhan itu bukan huruf, zaidah pada khabar laisa, wala sautin, dan tidak pula suara. Hari ini tidak ada makna, kerana kalam Allah itu mukhalafah, bagaimana mukhalafahnya zat dia dan tiap-tiap hakikat sifat dia. Itu dia. Wa ya ta'allaku, dan bertakluklah ia. Itu dia. Kalam Allah tu bima yata'allaku bihil ilmu, dengan barang yang bertakluklah dengan dia oleh ilmu, iaitu al-wajibat, al-mustahilat, al-jaizat. Itu muta'allak dia. Itu dia. Muta'allak dia. Tapi ilmu adalah ia takluk dekat ihatah, dan takluk inkisaf dan ihatah. Kalam takluk dilalah. Tu je bezanya. Muta'allaq sama, tapi nama takluk berlainan. Ilmu takluk ihatah, takluk inkisaf, dan kalam takluk dilalah. Itu kita kena faham. Wajib kita kena yakin dapat Allah bersifat dengan kalam yang sedia. Kalam Allah Ta'ala tu berkata-kata dia, takluk dia nya tidak berhuruf, tidak bersuara sama sekali. Dia takluk dengan perkara wajib, dia dilalah akan perkara yang wajib, dia menunjuk pada hamba dia. Dia takluk pada perkara mustahil, dia menunjuk pada kita akan perkara yang mustahil, ghairi mustahil. Tuhan yang lain daripada dia tidak ada. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilah yang lain daripada dia tu la, tidak ada, mustahil. Dia dilalah pada kita. Itu dia. Wa ma massana min lughub, tidak mengenai akan kami, tidak menjadi sifat kami al-lughub, letih, tawa, penah, lemah. Itu dia. Itu Allah sucikan hak mustahil daripada dia. Dia didalah pada kita. Itu takluk kalam. Itu dia. Baik, takluk didalah. Maka bila sudah kita tahu gitu, akidah kita sifat 20 ni adalah ia akidah daripada Al-Quran dan daripada hadis. Bukanlah ia semata-mata daripada perkataan ulama. Tidak. Semata-mata perkataan ulama adalah tidak. Maka mari kita kembali kepada tempat keluar dia. Itu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satunya qala Allah Ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima. Telah berkata-kata oleh Allah akan Nabi Musa, betul-betul, sungguh-sungguh berkata-kata. Maka telah maklum dah, mengikut kaedah yang sahih, kaedah luar yang sahih, tidak dikatakan seorang tu mutakallim, malaikat berdiri pada dia kalam. Wa qala Allah Ta'ala, tu je. Dan qala tu sama dengan kalamah, kerana qala bermakna berfirman juga. Wa qala Allah, dan firman Allah. Tu je. La tattakhidhu, atau makulku, diri kalamnya. La tattakhidhu, janganlah kamu semua mengambil ilahain isnain, akan Tuhan yang dua. Innama huwa ilahun wahid, sungguhnya ia Allah Tuhan yang esa. Tu dia. Hak dua tu hak mustahil, hak esa tu hak wajib. Itu dilalah kalam. Kemudian qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala,
dia. La takhafa. Al-qaul ini ialah kalam lah tu. Tu dia. Berkata-kata Allah, la takhafa, janganlah takut kedua-dua kamu, wahai Musa dan Harun. Aku suruh kedua kamu pergi menyerukan Firaun kepada beriman, pada Islam, kepada membuatkan syirik. Jangan takut. Innani ma'akuma, bahwasanya aku bersama kamu. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Maka tempat kitanya qala tu. Allah berkata. Itu kalam Allah. Kemudian kita pergi kepada tafsir. Qala al-Imam As-Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi di dalam tafsir dia Ruhul Ma'ani, dia kata, wa kallama Allahu Musa taklima tu. Taklima masdar bagi kallama, masdar muakkid, mentaukidkan bagi amil, iaitu kallama. Nukilah, meriwayat oleh Dagah Al-Alusi. Nukilah anil Farra, diambilkan riwayat ni daripada Al-Imam Lughah Al-Farra. Itu dia. Annal Araba, bahwasanya orang Arab tusammi, mempernama ia Al-Arab, ma wasala ilal insan, bangga yang sampai kepada manusia daripada seorang yang lain itu kalamun, dinamakan kalam. Itu dia. Bi ayyi tariqin wasala, dengan mana-mana jalan sampai, dengan cara isyarat ke, dengan cara tulisan ke, dinamakan kalam. Malam yu'akkadu bil masdari, selama tidak ditaukid akan dia, akan ma tu dengan masdar. Faiza ukida, maka apabila ditaukidkan dia akan kalam tu dengan masdar, macam taklima tu, lam yakun, nasya, tidak ada ia illa haqiqatan, malaikat kalam hakiki. Haqiqatal kalam, hakiki kalam sungguh. Allahu mukallimu Musa haqiqatan, maka bermula Allah itu yang berkata-kata akan Nabi Musa sebenar-benar dengan kalam nafsi dia. Itu dia. Qala Al-Alusi, berkata oleh Imam Alusi dalam tafsir dia tu, na'am, ya, innaha zahiratun, bahwa ayat ni zahiratun ialah zahir juga, bima, pada baraya, pada mazhab yang berkaitan dengan kalam, berkaitan dengan berkata-kata pada Nabi Musa ni, zahir, menunjuk menjadi dalil, bima zahaba ilaihi, pada baraya yang telah berjalan kepadanya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu dia. Jadi itulah dia. Daripada Al-Quran. Maka daripada sini kita tidak memanjangkan, bahwasanya siapa dah pada sifat kalam kita baca sifat 20, sifat yang ke-13, kita kembalikan dengan sahihnya kepada Quran semua. Itu je. Kerana nak menyucikan tuduhan orang, macam-macam kata orang Wahabi, khususnya orang kaum muda, kata ke sifat 20 ni, bukan sahabat Nabi tak belajar sifat 20 daripada Nabi tak ajar. Ayat-ayat Quran yang menyatakan sifat-sifat ni, Nabi menyapa kepada siapa? Dan bila Nabi itu menyapa kepada sahabat dia, maksud tiap-tiap ayat ni dengan sifat ke apa ke, maka adakah sahabat tu tidak diajar akan maknanya, akan muraknya, akan maksudnya kepada
Nabi ajar setiap ayat Quran tu murak-murak dia. Sebab itulah Allah kata, tu dia menceritakan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata lagu mana? Tu dia. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tu baca dalam tafsir. Gapo dia wa yu'allimuhum, dan mengajar ia akan mereka itu, akan umat dia tu. Tu dia. Akan kitab tu, akan murak kitab tu, akan maksud kitab tu. Mengajar. Kalau hak bagian sifat Allah, maka mengajarkan sifat Allah. Kalau hak bagian hukum Allah, syariat, maka mengajarkan syariat. Kalau bagian tasawuf, maka dia mengajar tasawuf. Kalau bagian khabar, maka dia mengajarkan khabar. Sehingga para sahabat tu menjadi dakah. Tu dia. Tonggok ahli sunnah wal jamaah pada akidahnya. Menjadi tonggok dakah. Mujtahid pada syariatnya. Dengan pengajian mereka daripada Nabi sendiri. Mana boleh pula Nabi tak ajar wahyu-wahyu berkaitan dengan sifat muhkamat ni. Nabi tak ajar, mereka tak belajar. Itu adalah dusta, pembohongan untuk nak tipu, nak kepeng, nak pakai ayat mutasyabihat tu. Pakai makna zahir ayat mutasyabihat tu. Pakai taklid buta tuli. Makna zahir itu ialah ajaran Quran hadis. Tu dia, pakai makna zahir itu ialah Quran hadis. Kita pakai Quran hadis. Orang kampung taklid buta tuli. Tu dia. Sebagaimana orang agama bukan Islam tu turut ketua dia dengan buta dan tuli. Inilah puak yang sesat. Maka kita kembalikan sifat 20 pada Quran ni. Nak lepas daripada tuduhan puak sesat ni lah. Puak jahil. Ni puak tak reti Quran hadis. Kata Quran hadis. Sebenarnya pada fikiran mereka, mazhab tajsim mereka, mazhab tasbih mereka, mazhab Allah, mazhab mereka. Tu dia. Askar tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.